الفاتحة. صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير الحسيب على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi para awliya Allah salihin, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, Ustaz Syukri, Tuan Imam, serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para tetamu pilihan Allah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali, dulu, kini dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah keilinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita sama-sama pada saat dan ketika ini, pada detik ini, pada jam ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Marilah kita sama-sama mengambil nikmat peluang hidup ini dengan sebaik-baiknya, iaitu dengan memperbanyakkan amal-amal salih kita, mempergiatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah, dan dalam masa yang sama juga marilah kita sama-sama memperkasakan dan mempertingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ini akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ini akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan kita Islam yang sebenar-benarnya, insya-Allah biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, pertamanya saya nak minta maaf lah tuan-tuan. Hari ni balik kerja tadi rasa penat. Letih juga. Terlena atas jadah, tengok-tengok dekat pukul 7. Oh sedap, sik baik sedap pukul 7. Duduk di kulim tu. Celapok mai. Tapi sebaik sampai jugalah, alhamdulillah. Minta maaf banyak-banyak. Baik, malam ni insya-Allah kita di antaranya
Saya diundang dan dijemput untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan kita sempena dengan kedatangan awal Muharram ataupun orang disambut ma'al hijrah. Jadi Muharram ini adalah salah satu bulan yang mana bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dalam bulan Muharram. Kita tengok bagaimana ulama Datuk Guru dulu, dia nak suruh kita ni ingat kepada apa yang berlaku bagi setiap bulan. Masuk bulan Muharram, sebut kita sambut ma'al hijrah. Ada satu lagi, iaitu buat acara kacau bubuk Asyura. Kacau bubuk. Dia fikir bagaimana bersempena belakang. Walaupun ada segelintir orang hari ni yang tak berapa selesa. Yang tak berapa selesa mengkritik ataupun buat satu penyampaian berkaitan dengan sambutan Muharram dan juga sebagainya. Jadi Datuk Guru dulu dia fikir bagaimana nak supaya masyarakat ni tidak lupa buat majlis kacau bubuk Asyura, buat peringkat masjid, peringkat kampung, buat belakang. Dia sebenarnya konsep daripada bubuk Asyura tu kita nak dapat apa? Nak dapat kerjasama. Semua satu kampung pakat mai, pakat kacau, pakat duk gelak ketawa, hang duk kata kat aku kata kat hang. Lepas tu masak balik. Tu kalau bubuk Kedah tak apa lagi tuan-tuan. Kalau bubuk Asyura Kelantan nyaya tuan-tuan, start pagi petang orang kat. Jenuh nak bergurau. Last sekali tinggal, last sekali tu berat. Dia bubuk Asyura Kelantan ni dia campur apa ni, dia ada ramuan dia. Dia ada ramuan dia. Dia tak sama dengan Kedah. Saya mudah-mudahan main di Kedah ni start pagi pukul 12 siap dah bubuk Asyura. Cepat. Saya di Kelantan start pagi tu petang lepas asar baru angkat. Dia rasa dagingnya rasa macam-macam lah. Kalau orang tak pernah makan, dia macam makjun pun ada juga. Ramuan dia tu, dia ada awal dia. Baik. Jadi apapun acara ataupun program yang dibuat, tidak lain dan tidak bukan adalah menjurus kepada merapatkan ukhuwah di antara masyarakat dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang baik. Kita terus saja. Orang ni ada segelintir yang duk cuba nak rungkai benda-benda ni. Last sekali dia kata tak ada dalil. Ada dalil bab bubuk Asyura. Tak jumpa kita. Ada hadis Nabi kata suruh kacau bubuk Asyura. Tak jumpa lagi lah. Saya tak jumpa lagi lah. Penuh kita. Jadi kita jangan duduk panik, jangan duduk celaru apa benda hak tidak bercanggah dengan hukum syarak, silakan buat, tak ada masalah. Mai bulan Muharram sambut ma'al hijrah, mai bulan Rabiul Awwal sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai bulan Rejab buat Isra Mi'raj, mai bulan Syaban pula baca nisfu Syaban. Elok dah susun tu. Mai bulan puasa memang orang pakai ingatlah. Mai bulan Ramadan kena puasa. Bulan Syawal lagi ingatlah hari raya. Jadi kita dah berkat daripada Datuk Guru dulu duk memperjuangkan. Sebab itulah ada di antara sejarah yang mengatakan bahawa di antara pejuang-pejuang kemerdekaan ini bukan hanya sekadar orang-orang tokoh-tokoh yang kita tahu pada hari ini, tapi di sebalik itu di antaranya adalah orang Datuk Guru ataupun orang-orang yang memahami dari segi agama ini. Hari ini kita tak pelik dah. Pasal apa? Pasal hari ini ada dah orang buat satu filem yang mana kita boleh menggambarkan filem itu betapa orang Islam diketuai oleh Mak Kilau. Semua pakat pergi tengok. Orang Selangor pun pergi tengok. Orang habis pakat pergi tengok Mak Kilau. Jadi saya tak tengok lagi tunggu hak cerita rompok aku. Payah nak masuk pawagam ni, kita tak rajin masuk pawagam ni. Tapi orang tengok cerita Mak Kilau.
Dan kebanyakan orang pergi tengok, semua balik tu dapat intipati mesej yang disampaikan melalui cerita itu jelas. Nak tak nak adalah dibelakangkan, ditulang belakang untuk pejuang kemerdekaan ini adalah dipelopori oleh orang-orang yang berpegang kuat kepada agama Islam ni. Hebat sebab tu. Tapi sejarah mereka ni kadang-kadang tidak diwawarkan sebegitu. Ditonjolkan dengan pejuang-pejuang yang lain. Jadi kita ni kena rasa betul. Bagaimana kita tahu tarikh kemerdekaan negara? Di antaranya tidak bukan tarikh 31 Ogos itu adalah hasil daripada ilham daripada seorang mufti. Syekh Abdullah Fahim ke apa? Yang meletakkan 31 Ogos tarikh kemerdekaan. Orang dulu ni bagus tuan-tuan. Nak buat tarikh tu, kita ni kadang-kadang terlupa. Kalau orang dulu nak kenduri, pergi tanya Tok Imam, pergi tanya Tok Guru dalam kampung tu, nak buat tarikh bila ni. Dia ada tu kitab tuan-tuan. Kitab Tajul Muluk di antara. Kalau tuan-tuan pernah ngaji, dalam Tajul Muluk tu dia ada nak tanam pokok hari apa kena buat. Nak buka potong getah, nak potong getah, dia ada hari apa buat. Nak kenduri ada hari apa, nak mula ajak orang hari apa, nak buat akad nikah hari apa, semua pergi tanya Tok Guru belakang. Lepas tu berkat hidup. Orang hari ni bukan pergi tanya Tok Guru, pantang cuti. Tak kira di Pabali pun kenduri, Krismah pun kenduri, cuti sekolah 3 hari pun kenduri, cuti 31 Ogos pun kenduri. Nak buat mana kita duduk di zaman tu. Allahu Akbar. Baik. Jadi kita nak bincang hari ni di antaranya bab hijrah lah. Nak cerita bab hijrah. Kalau saya nak baca sirah, sejarah hijrah ni tuan-tuan, tebal. Sirah. Tapi sirah ni kita perlu baca. Perlu kita kena baca sirah ni. Perlu kena dikuliahkan sejarah-sejarah sirah Nabi SAW ini. Supaya apa? Supaya kita ada satu garis panduan untuk memberi kekuatan kepada kita nak hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ini, yang mana kita tahu dunia ini penuh ujian dan pancaroba. Jadi kesimpulan daripada ni antaranya kita nak mendapat kekuatan. Orang nak bawa Islam, nak pegang Islam, nak mengamalkan Islam, adalah mesti tidak boleh berada di dalam zon yang selesa. Maksud saya apa? Maksud sayanya mesti ada tentangan, mesti ada tomahan, orang kritik, orang tak suka, orang tulis apa ni petition, orang report, macam-macam orang buat, orang adu. Nak buat benda baik ni tuan-tuan, dia tak boleh nak duduk di zon selesa, tak boleh. Nak buat benda, nak bawa Islam ini, mesti ada cabaran dan pengorbanan yang kita kena buat. Pasal apa? Sirah Nabi ajak gitu. Nabi SAW seorang insan yang paling rapiq dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa seorang makhluk yang dicintai oleh Allah, mana mungkin kalau dia berdoa mesti dimustajabkan oleh Allah. Doa kekasih Allah. Nabi Muhammad SAW ni, dia tak berdoa supaya Islam ni datang mudah-mudah. Tak. Nabi bagaimana kita tengok sirah Nabi, kalau kita baca bagaimana Nabi nak bawa Islam ini, di peringkat awal dilantik di Makkahul Mukarramah, duduk di kota Mekah. Tapi dalam waktu kota Mekah itu, peringkat awalnya Islam ini disebar luaskan, didakwahkan melalui sir, sembunyi-sembunyi. Betul ya? Kena pergi menyorok, pergi duduk rumah tu, pergi duduk rumah ni, duduk rumah sahabat ni Darul Arqam, pergi macam-macam. Ya, macam-macam. Di Tohmah, di Ugut, di Hina, macam-macam. Tengok para sahabat, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Apa di antara seksaan yang dihadapi oleh Sayyidina Bilal bin Rabah? Hebat dia. Walaupun kulit tak apa cerah macam kita, tapi tapak kaki dia bunyi dah, dia tak mati lagi, tapak kaki dia bunyi dah dalam syurga. Hebat. Kita belum tapak kaki nama betul-betul tak tahu lagi ni.
Sayyidina Bilal. Pasal apa? Akidah dia kuat. Dia dijemuk di tengah padang pasir, dia letak batu atas dada ni. Supaya kembali kepada agama jahiliah. Tapi apakah jawapan dia? Ahad, Ahad, Allah yang Esa. Sahabat Nabi SAW sendiri diugut bunuh, dilempar najis. Nak bawa Islam ni bukan senang. Islam ni Nabi bawa dulu, perjuangan, pengorbanan Nabi buat sampai kena berhijrah, kena apa macam-macam, sampailah kepada kita pada hari ini. Sebab itulah dua nikmat yang paling kita kena rasa bertuah, kita kena jaga, yang kita duduk kecapi pada hari ini, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ni dua nikmat ni kita kena jaga bagi kita ya. Jadi tak heranlah hari ni kalau kita nak jadi baik, kita nak cuba mengamalkan orang Islam, cara Islam, orang Perli biasa. Orang Perli biasa. Oh, tu baru 3 hari berpakai kopiah tu tengok jadi baik. Dulu Allahu Akbar. Kita cerita sikit kat kedai kopi. Ni kita ni dah sama, kita ni pergi kat sama umur belaka. Kita ni nak mati dah ni, nak mati ni. Oh, tak payah duk ceramah sini lah, pergi ceramah masjid lah, dia kata. Marah. Nak buat Islam dengan senang. Kalau kita setakat baru orang duk Perli pun kita duk lolai dah. Ni ambuh dah dah. Rajin pergi masjid lah ni rajin pergi masjid sekarang ni. Kata dulu tak pernah pergi masjid. Duk Perli 2-3 kali, lalah tak main masjid. Ada je ni lah. Saya di kampung dulu ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, arwah dah dengar cerita. Dia tak pernah pergi masjid, tuan-tuan. Tak pernah pergi masjid. Tiba-tiba satu masa tu dia pergi masjid. Tiba-tiba orang masjid ni tak ada buat apa. Orang masjid ni biasa nampak orang asing. Padahal orang kampung tu tak pernah main masjid. Dia tengok. Duk tengok gitu. Lah kali 2-3 hari duk main lagi. Lepas tu tak main. Kita tanya pasal apa tak pergi pula. Dia kata nak pergi mana je. Duk tengok orang macam tak pernah tengok orang. Lah. Tak main terus. Bukan senang tuan-tuan. Kita tengok tu sebab kalau orang pelik-pelik sikit jangan duk kata apa. Biarlah nak main. Jangan duk Perli apa. Ni kita kadang-kadang mulut kita ni kadang-kadang ni orang kawan baru nak main malam ni dapat hidayah macam mana tak tahu main. Kita berkata, jumpa lagi tangga masjid tu. Tak pasal-pasal. Lah ingatkan tak ada, dah ada lagi. Ucapan lalas sekali depa pun tak main. Siapa yang berdosa? Nak jaga. Bagi kita tak tahu orang kuat ke tak. Kalau hak ni hak main dah haka dah ni kata dah gajah rimau tak apa dah. Bergurau ni tanda kemesraan. Tapi kena tengok juga dah bergurau ni pun. Kalau kawan jenuh duk muka masam jangan duk gurau. Tu yang bertumbuk tu. Tumbuk dalam masjid. Ni tak ada lagi aduan tu. Jangan buat aku tu tak kelaku tak apa yang nak elok. Orang main masjid tak nak kelahi dengan orang. Jadi kita nak tengok bagaimana kita nak buat Islam ini, mesti ada pengorbanan yang kita kena buat, mesti ada cabaran. Orang Perli kau nak kata apa kita, sebab itulah kita diajar dalam doa iftitah yang kita baca. Yang mana kadang-kadang orang tinggal ni, orang hari ni semua nak skip-skip semua. Nak sembahyang pun nak cepat, sembahyang lambat sikit komplain. Sembahyang baca panjang sikit komplain. Orang hari ni jangan kuasa komplain itu besar. Jadi orang nak skip belakang lah ni, nak baca apa baca pendek. Kadang-kadang tak baca doa iftitah, sangat-sangat rugi. Di antara doa iftitah kita apa? Kita buat satu pengakuan, tajdid pengakuan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, amal ibadah aku hak lain, umrah aku, apa manasik hak lain. Hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Kau untuk manusia. Kita main masjid kerana Allah. Buat apa sedekah kerana Allah. Main mengaji kerana Allah. Baca Quran kerana Allah. Buat apa aktiviti kebaikan, gotong royong, sapu masjid, cat masjid, buang sampah, semua kerana Allah, bukan kerana manusia.
Kalau orang buat kerja kerana manusia, depan nanti dia akan berjumpa dengan saat akan rasa hati rasa gundah gulana. Orang tak puji. 10 tahun dah duk angkut sampah. Anugerah tak pernah dapat. Anugerah tak pernah dapat. Mai bulan Ramadan buat anugerah, bagi-bagi, tengok tak bagi kat orang lain. 10 tahun dah duk angkut sampah saja. Kalau buat kerana manusia, kecewa kita. Kecewa. Lepas tu motivasi yang cukup jelas, Allah Ta'ala didik kita buat kerana Allah. Orang nak kata ke, orang tak mau tengok ke, orang nak puji ke, orang nak keji ke, aku buat kerana Allah. Nah masalah. Kita main masjid kerana Allah. Bukan main kerana AJK, bukan main kerana orang ajak, bukan main kerana malu kat orang. Kita main kerana Allah. Kalau main kerana orang, main tengok orang, ambil tak peduli kat kita. Kita pun pakai tak main. Kerana manusia. Baik. Oleh kerana itu, maka Nabi SAW nak bawa Islam kepada kita ni cukup mencabar sehingga sampailah kepada kita. Oleh kerana itu, maka kita kena pakat jagalah Islam. Pakat jaga. Ni, kita kena pakat jaga, pakat pertahankan. Pasal apa? Pasal saat di akhir zaman ini, tuan-tuan pun dah tengoklah kita. Ada orang yang menghina Islam, menghina Nabi, menghina ajaran Islam, menghina orang Islam. Ada tak? Ada ini. Siap buat TikTok lagi, siap buat apa? Video lagi. Bangga. Boleh hina Islam, rasa puas. Boleh kata kat Islam, rasa puas. Ni ujian kita. Allah Ta'ala akan tanya kita. Di saat-saat kita diuji lagu ni, apakah perasaan kau? Apakah perasaan kita? Ni. Atau mungkin kita kata tak apa dah, bukan dia kata kat kita. Dia buat video pun bukan dia kata kat kita. Tak rasa apa. Jangan buat tak rasa tu. Islam kita kena wajib pertahankan apa cara sekalipun. Nah, sanggup kita sama-sama pertahankan. Baik. Dalam peristiwa hijrah Nabi SAW ini, hijrah ini makna dari segi lughah bahasa dia berpindah. Berpindah pun dia, meninggalkan pun dia, menjauhkan diri pun dikatakan hijrah. Hijrah ni bahasa Arab, hajara, bahasa Arab. Sekarang ni kita dah sinonim dah, sebut hijrah pun Melayu faham dah. Makna dia berpindah. Itu makna dari segi bahasa. Dalam konteks sejarah Islam ini, kalau kita sebut hijrah ini, iaitu mestilah tergambar dalam fikiran kita, dalam pengetahuan kita, bahawa hijrah ini adalah satu kegiatan perpindahan yang berlaku ke atas baginda Nabi SAW bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dari mana? Daripada kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah. Kerana apa Nabi berpindah? Kerana untuk mempertahankan dan menegakkan risalah Allah yang mana berupa dengan akidah dan juga syariat Islam. Ini tujuan. Baik. Kita nak ingat satu dalam kita nak ingat peristiwa hijrah ni. Nabi SAW berpindah ni tuan-tuan, bukan saja-saja. Bukan saja-saja dia nak pindah gitu dah. Nabi SAW berpindah ni atas arahan daripada perintah daripada Allah. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum berpindah ke kota Madinatul Munawwarah, Nabi telah menyampaikan dakwah di Mekah berapa tahun? Hampir berapa? 13 tahun. 13 tahun duduk di Mekah. Setelah itu, walaupun sahabat diseksa, walaupun Nabi diugut bunuh, walaupun apa macam sekalipun, tapi oleh kerana arahan itu tak ada, maka Nabi tetap bertahan di bumi Makkah. Setelah ada itu, sebelum berlakunya hijrah ke Madinah ni, ada satu penghijrahan yang mula-mula yang berlaku, iaitu Nabi SAW berhijrah ke Taif. Asal sebelum hijrah ke Madinah, Nabi pergi cuba untuk berpindah ke Taif. Tapi bagaimana penduduk Taif?
menyambut kedatangan rombongan dan juga baginda Nabi SAW dengan diupah budak-budak supaya baling batu dan sebagainya, sehingga diringkaskan cerita Nabi SAW mengalir darah yang mulia. Nabi SAW dikatakan, diriwayatkan sehingga bertakung dalam sepatu Nabi SAW kena batu. Sehingga malaikat Jibril datang kepada Nabi, beri satu offer, wahai Rasulullah, sekarang ni kamu titahkan bagaimana nak buat penduduk ni. Malaikat tak sanggup nak tengok apa yang dibuat berlaku ke atas Nabi SAW ni, berdarah. Malaikat Jibril mai offer, sekarang ni titah nak buat lagu mana ke penduduk Taif ni. Sehingga malaikat Jibril offer ni antaranya akan menterbalikkan penduduk Taif ni, akan pergi angkat duduk yang atas duduk bawah, yang bawah duduk atas. Offer. Tapi di antara akhlak mulia Nabi SAW yang kita kena contohi, di antaranya Nabi kata apa? Nabi memaafkan apa yang dibuat oleh penduduk Taif. Allahu Akbar. Hebat. Berdarah dah ni. Tapi Nabi menggunakan sikap memaafkan penduduk Taif, bahkan didoakan untuk penduduk Taif. Dan berkat daripada doa Nabi SAW, kalau kita ingin tengok hari ini, di antara penduduk yang banyak mengamalkan sunnah Nabi, yang masih lagi menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang banyak, iaitu adalah penduduk Taif. Kalau tuan-tuan pergi Mekah ke apa, pergi melawat Taif, pergi buat umrah ke ziarah ke apa, pergi kat Taif. Setelah itu Nabi balik ke Mekah, barulah berpindah, ada arahan untuk berpindah ke Madinatul Munawwarah. Baik. Pertama, Nabi mendapat arahan. Yang kedua, Nabi berpindah ni kerana apa? Kerana nak menyelamatkan akidah. Walaupun dalam hadis yang lain kata apa, mafhum daripada hadis yang lain kata apa, tidak ada hijrah dah apa. Selepas daripada hijrah ni tak ada hijrah seperti mana hijrah Nabi SAW. Tak ada dah, dia kata. Nabi kata tak ada. Cuma apakah relevannya? Kita nak baca sirah Nabi hijrah ni tiap-tiap tahun kita nak baca. Pasalnya ada satu ibrah, pengajaran yang boleh kita serapkan dalam hidup kita. Jadi kata ulama mentafsirkan, di antaranya kata ulama, walaupun tidak ada hijrah dan sebagaimana hijrahnya yang berlaku kepada Nabi SAW, tapi kita boleh ambil ibrahnya, iaitu hijrah juga dikatakan dengan merujuk kepada hijrah Nabi SAW. Kita berpindah, berhijrah keluar daripada darul kufr kepada darul Islam, keluar daripada suasana yang tidak baik kepada suasana yang baik. Berhijrah kita, berpindah kita daripada peperangan yang tidak baik kepada yang lebih baik. Yang lebih baik bertambah lebih baik, bukan terkalih pula. Dan kita kata kena berhijrah, dia kata hak tak baik kepada baik. Lepas tu hak baik dah ni ke mana ustaz? Hak baik ni jangan duk pindah ke tak baik lah. Hak baik dah ni berpindah ke arah lebih baik lagi. Kita hidup sentiasa mencari lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tahun ni tak dapat, tahun depan lebih baik, tahun depan lebih baik. Lama-lama matilah kita. Mati dalam keadaan kita dah duk buat amal ibadah kita secara terbaik. Semayang kita, semayang terbaik. Sedekah kita nak cari sedekah yang terbaik. Baca Quran kita, baca Quran yang terbaik. Itulah kita, suasana ini juga boleh membentuk kepribadian kita. Itulah ada ulama kata apa? Kalau kita duduk di dalam situasi suasana yang tidak boleh membantu kita untuk mengingati Allah, maka berpindah, hijrahlah daripada tempat tu. Berpindah. Tidak membantu kita ingat kepada Allah. Kalau ada suasana kita ingat kepada Allah dah, tak apa, bagus, jaga suasana. Kalau ada suasana yang tidak membantu kita ingat kepada Allah, tak semayang, tak baca Quran, hidup sendiri-sendiri, ini bukan cara Islam, tak membantu kita. Maka kita hijrah ke tempat yang boleh membuatkan kita lebih dekat diri kita dengan Allah. Nak buat benda baik ni tuan-tuan, kadang-kadang kita memerlukan kekuatan. Waktu Imam Syafi'i kata apa? Kalau ada kat kita bersahabat, berkawan
dengan orang-orang yang sentiasa mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita kepada perkara-perkara kebaikan, melarang kita, menegur kita, menasihati kita, sentiasa menasihati kita. Peganglah sahabat-sahabat sebegini. Jaga sahabat kawan-kawan kita ni, lagu ni kena pegang. Kawan-kawan kita tegur kita, bagus, nasihat kita, kita kena dengar. Jangan kita duduk berkawan dengan orang duduk ampu kita. Orang ampu ni jahanam kita. Orang mengampu. Kita pula tak boleh kaki ampu. Kena ada duit habis harta kita. Duk ampu kita tak dah kali. Kita nak kawan-kawan kita saat-saat kita malam ni kita mai dengar ceramah belaka. Ajak kawan-kawan kita. Orang ajak kita, mai malam ni kita pergi mengaji Quran, belajar baca Quran. Kita mau mai jaga kawan-kawan sahabat kita ni, jaga berkawan dengan dia. Jangan duk kelahi. Jangan duk kelahi. Baik. Jadi suasana ini sangat penting untuk kita berubah. Untuk kita bertambah, untuk kita berubah menjadi lebih baik. Suasana ini kita nak. Sebab itulah dah kalau ngaji tasawuf, di antaranya kalau 3 hari kita ni tak suka duduk dalam majlis ilmu. Tak suka duduk dalam majlis ilmu. Kuliah tak nak duduk, 3 hari kita tinggal, 3 hari. Hati kita akan jadi kerah. Di antara nak melembutkan hati, kena duduk dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Tu sebab ada dalam satu kitab bincang, kita ni dia buat satu gambaran, kita ni nak masuk syurga Allah dah. Tiba-tiba nama kita ditakdirkan masuk neraka Allah. Wa na'udzubillah. Cek ada tak pernah masa hidup dia pernah makan bersama dengan tutup guru orang soleh. Tu kita kalau jumpa orang soleh, rapik diri dia. Rapik diri kita dengan. Kalau orang Arab, kalau jumpa orang soleh ni, kalau jumpa orang baik, kita minta apa? Kita minta doa. Kita ni antara satu sikap kita, kadang-kadang kita tak amal benda ni, rugi. Kerana kita tahu ad-du'a silahul mu'min. Doa ini ada senjata bagi orang mukmin. Saya duduk di Mesir dulu, ni antaranya kalau kita jumpa orang pelik, kan kadang-kadang kita jumpa kita tengok pelik, dia orang ni tengok pelik, bersih ada duk cakap benda ni, tengok rupanya waliullah. Waliullah ni, wali ni apa ni, Tok Ali kah? Tok Ali ni tuan-tuan, kalau dia mengaku diri dia kata dia wali, bukan wali. Mai turun dia kata saya ni adalah waliullah. Bohong. Dia tak ada nak istihar kata. Tok Ali ni tuan-tuan dirahsiakan. Bahkan kadang-kadang dia sendiri dia tak tahu dia ni waliullah. Tu betul. Jadi kadang-kadang kita tengok orang baik, orang bagus, kita nak ni salam kan, ni doa kat saya sekali. Tolong doa kat kita. Jumpa tok guru ke apa mai tengok, tok guru tolong doa sikit untuk saya. Minta doa dia. Pasal doa dia ada keberkatan, dimustajabkan oleh Allah. Buat amal gitu. Jumpa orang baik, jumpa ni tolong doa kat saya, tolong doa. Kita pakai doa. Tu ni antara. Habis. Baik, setelah berlaku hijrah ini, berpindahnya pasal pertama tadi atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpindah ke Madinatul Munawwarah. Yang antaranya dikemuncak kepada nak berlakunya hijrah ini setelah beberapa ancaman yang berlaku ke atas para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemuncak dia adalah ada satu pakatan kafir Quraisy yang dibuat oleh yang diketuai oleh Datuk Seri Abu Jahal. Ini diketuai oleh Datuk Seri Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal ni tuan-tuan pembesar Mekah, Datuk Seri yang nak panggil mai-mai ni. Pembesar Mekah dia, pak menakan Nabi. Dia ni kepala halian tu. Seorang hari Abu Jahal. Untuk kalau nak buah nama anak, jangan duk buah dua nama ni. Kalau nak panggil pun jangan nak panggil dua nama. Sebab sejarah dia memang cukup tak ni. Walaupun ada dalam Al-Quran. Jangan nak buah Abu Lahab. Dia kata pasal ada dalam Quran. Buah nama Fir'aun.
Ada nama dalam Quran. Jangan. Firaun ni kemuncak dia tuan-tuan pasal apa? Firaun ni macam keturunan kesultanan, raja-raja. Tapi hak sekok ni, hak seorang ni hak dilaknat oleh Allah. Sehingga pada hari ni ada lagi. Tetapi Mesir pilih nak kat muzium, dia panggil mumia. Nak masuk situ kena bayar. Kalau saya dulu 450 juga lah kena bayar. Nak pergi tengok orang jahat pun kena bayar. Pergi tengok orang jahat pun kena bayar. Tapi saya tak pergi lah. Tengok orang jahat buat apa. Tapi tuan-tuan kalau nak pergi tengok. Kemuncak jahat pasal apa? Pasal Firaun ni tuan-tuan. Hak sekok ni, hak seorang ni, dia tak pernah kena sesama. Tak pernah. Covid jauh sekali. Covid jauh sekali. Gaut jauh nah. Kecil manis tak ada. Darah tinggi tak ada. Bersin pun tak pernah. Ni Firaun. Ni. Last sekali apa? Ana rabbukumul a'la. Ngaku jadi Tuhan tu. Sebab kalau kita sikit-sikit sakit gaut, sakit pinggang, sakit lutut, sakit jantung, bypass, kecil manis, darah tinggi, biasa tu. Sebab kalau Allah Ta'ala tak bagi sakit, kita takut kita menjadi Firaun. Tak tahu. Ulama ni tuan-tuan, ada seorang ulama, kalau dia tak sakit, dia bimbang. Dia kata apa? Allah Ta'ala tak sayang kau kat aku. Rasa macam Allah Ta'ala tak sayang, tak ada perhatian. Sampai tahap tu, Allah hebat sungguh. Kita dapat gaut saja pun jenuh. Allah gaut lah pula, main kat kita gaut apa semua, merepek habis. Tapi kita cuba, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Kena ucap alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi sakit, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah pun kena pi buat rawatan, kena pi. Ada seorang tu kita ni baloi duduk makan teh nak bersusu tu, orang panggil teh. Teh air ke teh kan, tapi satu balang satu ni teh manis pula tu duduk ni. Pak Long tak ada kecil manis ke? Tak ada ustaz, sehat ni. Nak ada macam mana pun tak pernah pergi cek. Tak pernah pergi buat medical check up, tak pernah. Tak ada penyakit tuan-tuan. Mai-mai kena tu loop terus. Tengok-tengok cek, tu dah kecil manis berlambak dah. Kalau setakat macam ustaz ni biasalah, ustaz dia ada masuk buat, ustaz dia keluar, ada warning dia, biasa standard tu. Tak ada warning, tahu, tak tahu. Orang tanya ada penyakit tak? Tak ada. Tak pernah pergi cek. Cuba pergi cek, berlambak penyakit kecil manis, darah tinggi, apa ada belakang. Tu, kena pergi cek tuan-tuan, jangan tak cek. Baik, satu pakatan yang diketuai oleh Abu Jahal nak bunuh Nabi SAW. Diringkaskan dalam peristiwa hijrah ini ada beberapa watak yang perlu dimainkan peranan. Di antaranya ada pemuda, ada orang wanita, ada pimpinan. Ada pemimpin. Iaitu yang berlaku ketika Nabi dikepung rumah dia ni, dikepung rumah baginda Nabi SAW dikepung. Siapa yang menggantikan tempat tidur Nabi? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pada ketika itu seorang yang muda. Setelah tu keluar daripada ni, pergilah kat gua Sur. Di antaranya anak Sayyidina Abu Bakar, iaitu Abdullah bin Abu Bakar. Di antaranya ditugaskan untuk malam kena pergi hantar pergi cerita maklumat apa yang berlaku di Mekah pada siang hari. Tugas dia. Malam kena pergi kat gua, siang balik. Duduk ada di orang penduduk Mekah. Seorang lagi wanita iaitu siapa? Asma bin Abu Bakar. Menghantar makanan. Ada lagi beberapa watak yang berlaku dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Apakah mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita? Mesej ini, kita nak bawa Islam ini, mesti kita gembeling belakang. Pimpinan kena ada, orang muda kena ada, wanita pun kena ada. Baru boleh bawa Islam ni jadi baik. Itu mesej yang kita nak, Nabi nak sampaikan. Kalau Nabi doa, ya Allah, aku sampailah aku kat Mekah, kat Madinah, sekelip mata, boleh tak? Boleh. Tak mustahil. Tak mustahil.
Tapi tak, Nabi memilih jalan apa? Liku-liku ni. Supaya apa? Setiap apa yang berlaku boleh menjadi ibrah, pengajaran kepada kita. Tu. Baik. Tu. Jadi tiga-tiga ni mesti mainkan peranan. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Dalam kita nak hijrah ni, tu cerita yang panjang tu tuan-tuan baca ni riyah. Saya nak menikah. Hijrah ni makna kita pindah. Di antara dalam satu tulisan yang nak bawa apakah di antara hijrah yang kita perlu dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Ada 4 perkara yang dicatat dalam ni. Ada 4 perkara hijrah yang kita perlu sama-sama buat. Pertama apa? Hijrah dari segi i'tiqadiyah. Hijrah dari segi i'tiqadiyah. I'tiqad ni akidah, pegangan kita. Yang mana keyakinan kita mesti kuat. Jangan kita duk goyah lagi akidah kita, jangan duk main 50-50 dah. Akidah kita mesti kuat. Untuk mendapatkan akidah yang kuat ini, mestilah kita melalui proses pembelajaran pengajian. Dia tak boleh nak main berdebak gitu. Ngaji akidah ni menjadi satu keutamaan. Bagaimana kita tengok sirah Nabi SAW sewaktu di Mekah, 13 tahun berada di Mekah. Nabi SAW ajak penduduk Mekah apa dakwah Nabi pertama, iaitu mengajak seluruh penduduk Mekah supaya mengesakan, mentauhidkan Allah. Betul tak? Bukan tekan semayang ke, puasa ke, dah. Apakah mesej yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita? Mesej yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dalam kehidupan kita seharian ini, akidah mesti diutamakan, terutamanya kepada anak-anak, cucu cicit kita, orang-orang muda. Waktulah tuan-tuan, saya beri peringatan pada diri saya dan tuan-tuan. Saya ada anak juga, tuan-tuan pun ada anak. Kadang-kadang proses pendidikan orang-orang dulu, walaupun tidak ada PhD melambak, walaupun tidak pakai datuk, doktor, apa segala bapak macam pun, tapi proses pendidikan dia kadang-kadang dia cukup berkesan. Cumanya cara kaedah kadang-kadang tak apa nak betul, tak apa, tapi cara yang dia kaedah tu ada. Contoh, dia kata jangan pergi tempat tu, berantu. Jangan pergi tempat tu, berantu. Jangan pergi buah pokok tu, berantu. Kita tak pergi. Budak-budak tak boleh pergi, berantu. Jangan panjat pokok betik, buruk nanti. Tak panjat kita. Betul? Tak panjat. Padahal dia takut apakah yang nak mesej nak sampai supaya kita tak pergi tempat tu. Payah nak jaga, nanti ada ular ke, ada kalajengking ke, payah. Jadi hantu pun nak jumpa. Tak ada. Tapi takut kita. Hantu. Takut kita. Pokok betik tak naik. Jangan duduk atas bantal, nanti naik bisui. Tak duduk kita atas bantal. Nah, saya pun besar ni baru tahu rupanya dia takut pecah bantal. Bukan takut naik bisui. Tapi kaedah cara tu. Jadi kita ubah hari ni, anak-anak kita, anak cucu cicit kita, tolong terapkan akidah seawal-awal mungkin. Dedahkan anak-anak cucu kita walaupun umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dedahkan anak-anak kita ni dengan dosa pahala. Dedah budak-budak ni walaupun dia tak faham, tuan-tuan. Cerita. Pemikiran budak-budak ni dia tengok Ultraman, Superman, apa lagi? Man tu. Keluang man. Apa lagi? Hebat dah. Pandangan dia hebat dah belakang ni. Betul tak? Hebat belakang dah. Tapi kita kena terjemahkan apa? Ada lagi benda yang lebih hebat daripada Superman, daripada Spiderman, daripada Ultraman, Superman. Ada lagi yang hebat. Apa? Allah. Allah. Allahu Akbar. Allah lagi hebat. Allah lagi besar. Kita terap cerita Allah ni Allah. Jangan cakap bohong, nanti berdosa. Dosa ni masuk dalam api neraka. Sekali-sekala tunjuk api, tu kata api tu bau bunga api, cerita ke anak dia walaupun dia tak faham apa bala, tak tahu, tak faham. Tapi sekurang-kurangnya kita mendidik anak kita nak bohong, dosa. Nak menipu, dosa. Nak ni, dosa. Buat baik, dapat pahala. Bersedekah, dapat pahala. Kita didik dengan benda-benda ni secara tak langsung. Tuan-tuan, anak-anak cucu cicit kita ni, dia ada satu proses pembelajaran.
Satu dipanggil proses pembelajaran secara formal. Hak kita hantar pergi sekolah, hak kita hantar pergi tuition, hak kita buat apa segala ni, kuliah dan sebagainya, formal, main mengaji, formal. Hak tak formal ini, dia tengok PA perangai tok wan dia dan juga mak ayah dia. Dia tengok waktu maghrib ni tok wan dia dah buat apa. Waktu maghrib dia tengok tok wan dia, oh masuk pukul 7 tengok drama. Contoh. Masjid tak pi, sama tak pi, mengaji tak pi, kuliah pun tak pi. Duk tengok TV. Naik pukul 8 tengok berita. Tengok berita. Dia tengok, oh dia kata lagu ni. Orang dulu walaupun tak ada PhD tuan-tuan, pukul 7 ligan dah semua anak-anak budak-budak ni masuk dalam rumah, betul tak? Tak ada keluar dah. Pi cari noh mana. Tak balik tanya. Kita ni walaupun canggih ada telefon apa anak-anak kita pukul 7, pukul 7.30, pukul 8 duk tak mana lagi? Duk pasal malam. Ni. Pukul 7 tu duk main atas jalan lagi. 7.30 tu duk main dekat atas jalan lagi ni waktu maghrib. Ini di antara waktu-waktu yang kemuncak kepada syaitan iblis duk ramai banyak. Waktu perangai kita jadi macam iblis ya. Sebab kita kena ubah ni panggil hijrah ni. Hijrah. Anak-anak kita pukul 7 kena tanya khabar dah. WhatsApp dah kalau ni bagi mudah WhatsApp. Duduk tak mana ni, tak balik lagi. Balik. Tak balik aku pergi cari aku pergi cari Jangan kita membiarkan anak-anak kita duduk ikut berkeliaran, ikut mana tak. Tak kena ambil peduli. Anak kita kawan dengan siapa? Tuan-tuan, hari ni cukup mencabar kita nak proses dia. Anak-anak kita ni nak besar anak ni. Sekarang ni di antara dadah ni tuan-tuan, dadah saya nak cerita kena cerita ya. Nak polis mai cerita, saya cerita. Saya bekerja dengan polis juga saya cerita Di antara dadah sekarang ni yang berlaku dalam kampung-kampung ke apa ni, di antara hak paling canggih sekarang ni dadah pun dia bentuk ayat. Dadah ni bentuk ayat. Allahu Akbar. Hebat. Bentuk cecair ni. Harga RM20, RM25 boleh dapat. Dadah. Ramai anak-anak muda kita yang rosak dengan dadah. Ni kena buat tajuk pembincangan kita. Sebab anak cucu kita kadang-kadang nak membesar ni kadang-kadang. Iktiqad ni kena tanam betul-betul. Kena ceritakan dosa pahala. Tak pakai tudung, tak tutup aurat, berdosa. Allah Ta'ala bakat nanti rambut tu lagu mana. Cakap bohong lagu ni, tak semayang lagu ni. Dalam kubur nanti kena belik kat ulat. Cerita benda-benda lagu ni supaya menjadi satu ketakutan kepada dia. Baru dia tak buat. Dia membesar lagu tu. Lepas tu saya seronok, suka galakkan tuan-tuan bawa anak-anak cucu tuan-tuan main semayang masjid. Ajak dia. Proses pembelajaran. Kita orang-orang masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kena jadi orang yang mesra kepada kanak-kanak. Budak-budak ni tuan-tuan, dia main biasa, dia main berlari. Duk main berlari, sak buka pintu, sak tutup pintu. Biasa budak-budak. Yang tak bolehnya pak budak. Kalau pak budak tu duk main keluar pintu ni, main tu naik kokok, pak budak. Tu kita kena marah lah. Lain kalau budak ni tuan-tuan. Pasal apa saya cerita tu? Pasal hari ni di antara benda yang kita mungkin terlepas pandang ke apa, tapi secara pemerhatian saya. Pemerhatian saya. Di antara anak-anak muda hari ni yang jauh dengan masjid. Pasal apa? Kecil-kecil kita tak bawa main masjid. Ni, kita tak ajak dia. Kita main setakat kita. Betul tak? Kita lepas kita. Sedangkan dalam Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu. Sampai kat tu kita pakai jaga diri kita. Wa ahlikum, ada lagi sambungan tu. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Budak-budak ni dah tengok tuan-tuan. Tengok, oh ayah aku waktu maghrib ni dia sibuk dah. Pukul 7, 7.30, 7 suku ni sibuk dah siap-siap nak main masjid. Kita pun ajak dia main masjid. Dia pun tengok. Satu lagi sikap apa? Ni sikap teguk bilah tak apalah. Tuan-tuan nak ajak sekali ni pun tak apa, saya puas hati. Biar api dah.
Satu lagi ni antara adab kata-kata kita ni tuan-tuan, ada adab-adab dia. Adab mengaji ada, adab makan ada, adab masuk tandah ada, adab nak berak ada, adab nak kencing ada, adab nak bercakap, adab berjiran, semua ada adab. Kita sembahyang berjemaah juga ada adab. Di antara adab kadang-kadang kita tahu dah. Kadang-kadang kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk sah, turun. Budak-budak ni, anak-anak kita ni tengok, lepas semayang balik kita. Mai semayang bulan Ramadan, mai semayang tarawih, orang buat 20, 8 cabut balik. Ni. Buat 8, pak dia balik. Potong lagi. Aduh, tak tahu dah nak buat lagu mana. Sikap kita. Anak-anak kita ni akan tengok, mai semayang tarawih, buat 8 aja, lepas tu balik. Dia setting dalam kepala otak dah. Lalu dia pun tu bawa sampai dia besar, dia mengaji, dapat SPM, pergi duduk universiti, pergi duduk mana, duduk pula universiti, tidak ambil titik berat pula apa. Berlalulah dalam pembesaran anak-anak kita dengan adab jauh dengan masjid. Mana mungkin kita nak paut main masjid tu? Kita dulu duduk masjid, tadi mana Tok Imam tak bagi salam, Tok Imam tak doa, tak bergerak kita. Waktu duduk di pondok ni tuan-tuan, bukan setakat mengaji saja di pondok ni, dia ada satu lagi tarbiyah daripada guru kita. Duduk di pondok, tok guru ni bangun tu mampu kena. Kita zikir, biasa lepas subuh kena. Lepas subuh ni kadang-kadang zikir macam Tok Imam tak kuat. Kalau Tok Imam tak kuat pula dengan kita, Subhanallah, raih tak ada senyap. Lah kali tu sebab Tok Imam tu dia ada adab, dia antara adab sudah semayang tu kali tengok makmum. Kali tengok makmum. Sunat kan? Kan ngaji fiqh. Tu ya. Kali. Jangan ada buat cerita tak biar apilah. Makmum nak jadilah ke mana, tunggal langang kau ikut dia. Dah. Ada. Ngaji fiqh dia ada tu. Tak tahu saya mengaji aku tu, tak tahu mengaji aku mana, tak tahu. Sudah semayang tu kita duduk astagfirullahalazim, Allahumma antas salam, apa semua tu, nak baca Fatihah, kalih tengok. Hari tengok makmum. Baru makmum, Tok Imam tengok aku. Padahal Tok Imam tak tengok. Baru sedang lagi, ada perhatian lagi. Tu ya, kaedah cara. Jadi i'tiqad kena kuat, akidah kena letak nombor 1 anak-anak. Ada kita hari ni dalam proses pendidikan, kadang-kadang kita tak tekan akidah, kita hanya tekan kepada syariat-syariat yang lain. Anak kita jelepek puasa, suruh puasa dia je satu, tadika suruh puasa, nak naik rumah kita merakok gitu, merakok puasa ini, puasa hanya buka, semayang tak. Suruh semayang tak. Kita tak tahu hak mana kena suruh dulu, hak mana kemudian, tak tahu. Hak mana perlu diutamakan, hak mana tidak diutamakan. Tuan-tuan, kalau akidah kita kuat, mai. Waktu sirah Nabi, akidah dah pasok elok dah, barulah suruh semayang. Dah suruh semayang, akidah dah kuat, senang nak cerita. Ni kita cerita ni Allah Ta'ala suruh, tapi akidah tak kuat, dia tak nampak Allah ni. Cerita mai suruh semayang, kau suruh puasa, suruh tutup aurat kau, akidah tak yakin. Boleh tahan suruh kita. Tapi kalau akidah kita kuat, kita yakin, kita nampak, maka senang mai suruh semayang buat kita. Suruh tutup aurat belakang. Suruh puasa belakang kita. Pasal apa? Akidah kita kuat. Tak ada protes. Tak ada lagi orang pergi buat tuduhan ke apa ke, nak buat aduan ke, tak ada lagi. Setakat ni kalau ada, kita pakai berziarah dia ni. Nak protes buat satu repot, saya tak berkenan dengan puasa ni, pasal apa suruh kita puasa sebulan. Hak asasi kita ikut nak puasa 3 hari ke 2 hari ke, kadang-kadang mengarut juga asasi ni. Dia boleh petikai benar. Pasal apa? Akidah tak kuat. Yang kedua, kita kena hijrah fikriyah. Hijrah dari segi fikriyah. Fikriyah ni makna apa? Pemikiran kita. Pasal apa? Pasal hari ini di antara serangan yang kita menghadapi, yang berlaku pada umat Islam, iaitu serangan dari segi ghazwatul fikr. Dia panggil serangan peperangan dari segi pemikiran. Orang ini tuan-tuan kena ingat, di luar sana kita ada terdedah
Tuan-tuan, hak terbaru di antara yang saya dapat satu video yang mana mengatakan di antaranya ajaran apa Tuhan ibu. Tuhan ibu. Orang Kristianisasi ni antara da'iyah dia ni tuan-tuan, dia tak pernah tidur, tak pernah ni duduk lagu mana cari jalan supaya orang Islam ni jahanam. Ni perangai dia. Dulu tuan-tuan, kita di antaranya kita menolak konsep dia panggil Trinity, Jaya Tiga ni. Kita tolak. Walaupun memang mengajak kalau ada orang yang cerita kat kita Tuhan ni ada tiga. Tuhan Mak, Tuhan Ayah, Tuhan Anak. Kita tolak, marah kita. Cerita lah main cerita tu. Marah. Dia tak boleh nak bawa konsep tu. Nak main cerita, nak main mengajak, nak main buat kuliah, nak main ceramah gitu. Dia tak boleh buat gitu. Tapi dia ada satu kaedah. Kita menolak konsep percaya kepada Tuhan tiga ni. Tapi secara halusnya tuan-tuan, dia telah bawa kepada dalam kehidupan kita lagu mana dia cari jalan supaya orang Islam pada hari ni boleh terima konsep tiga dalam satu ni. Biar orang Islam ni boleh jadi terima. Lagu mana? Dia pun buat Milo 3 dalam 1. Shampoo 3 dalam 1. Apa kalau bala apa-apa, kopi, teh tarik 3 dalam 1. Semua 3 dalam 1. Hak ni 3 dalam 1. Lama-lama kita jadi biasa. Lihat. Sebut 3 dalam 1. Teh okey 3 dalam 1. Shampoo 3 dalam 1. Ni konsep ni halus tak? Halus. Ghuzwatul fikr. Banyak lagi kalau dari segi pemikiran ni. Sebab itulah kita kena mengaji bab Islam ni tuan-tuan. Jangan duduk ikut kepala otak kita. Islam ni kena mengaji, kena ada guru, kena faham. Jangan duk buat kepahaman kita sendiri, baca buku lagu ni kita pun terima. Yang tu ada Islam liberal, Islam plural, Islam macam-macam lagi. Kapitalis macam-macam lagi Islam. Itu kita kena tolak belaka. Islam liberal macam mana? Sama belaka. Jangan kita menuju kepada kehancuran sebagaimana yang berlaku di negara jiran kita. Dalam satu rumah tuan-tuan ada berbagai-bagai agama. Dalam satu rumah ada berbagai agama. Ada Buddha, ada Kristian, ada Islam. Tak tahu. Jadi perkara biasa. Ni. Kita tolak segala-galanya. Mai sekular tak boleh ni sekular ni tak boleh. Kena Islam liberal tak boleh. Sama. Bahkan kalau kita mengaji akidah, kita dilarang, kita kata kalau tok guru dia pegang suruh mengaji akidah, jangan sesekali kita mengatakan bahawa agama ini ada sama. Agama ni sama belaka. Dah, tak boleh. Percakapan tu pun tak boleh. Mana ada agama ni sama? Tak ada. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni duduk kepada kedudukan yang tinggi. Tak ada dah yang paling tinggi daripada Islam. Kita kena yakin innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Siapa-siapa dia cari selain daripada agama Islam, maka dia amalan dia tidak diterima. Jelas. Mana nak sama? Tak nak sama. Jadi kita kena jaga Islam kita, mesti Islam yang kita mengaji, kita faham tafsiran lagu ni dan ni. Pasal apa saya cerita ni? Pasalnya di luar sana ada dah golongan-golongan segelintir manusia yang rasa diri dia ni macam cerdik dah tuan-tuan. Di antaranya dia menterjemahkan Al-Quran dengan ikut kepala otak dia saja. Apa dia kata? Dia kata pakai tudung tu tak ada dalam Quran. Pakai tudung ni tak ada dalam Quran. Carilah tuan-tuan dalam 30 juzuk 114 surah tu ada ayat yang mengatakan bahawa orang perempuan kena pakai tudung. Ada? Tak ada lah tuan-tuan weh. Ada ayat, wahai perempuan muslimah, wajiblah kepada kamu memakai tudung. Ada? Tak ada. Bagi kita dengar lawa. Tapi bagi orang yang jahil, kita akan, betul lah, mana ada. Yang tu free hair belakang tu, tak pakai tudung. Al-Quran pun tak suruh pakai tudung. Berhujah sebegitu.
Dan ada pengikut, tuan-tuan. Bukan dia seorang, ada pengikut. Ni kebimbangan kita ni, kita kata. Betul lah, memang tak ada suruh pakai tudung dalam Quran. Tapi ayat yang mengatakan bahawa perempuan kena tutup aurat dalam surah An-Nur, di antaranya ayat 31, 32, 33, cerita bagaimana keadaan orang perempuan kena tutup aurat, kena labuhkan belah, kena tutup belah leher ni, kena labuh pada buah dada, kena belakang, kena tutup punggung dan sebagainya. Maka orang Melayu fikir lagu mana spek-spek yang dicerita dalam Quran ni, maka diberi nama tudung. Ni faham aku ni. Dia kata pasal apa dulu ayat Quran dengan hamba, tak apa, hamba boleh tidur, tuan-tuan. Hamba kan dulu macam bini kita nak bersama kan apa, dulu hamba tak apa. Yang tu dengan orang gaji, dia kata tak masalah, orang gaji tu hamba kita juga. Dia buat lagu tu. Ramai pengikut-pengikut aku ni. Ini kebimbangan kita ni. Sebab tu kita kena cek anak-anak cucu kita yang duduk di universiti dan sebagainya, tuan-tuan. Sekarang ni kena tengok dia balik cuti ke apa ke, tengok dia semayang lagu mana, cara dia semayang lagu mana. Kalau jenis balik tu semayang tiga waktu je semayang. 3 waktu kita perhati. Dulu sebelum hang masuk universiti hang rajin semayang. Ni balik-balik hang cuti ni, hang baru pi 1 semester, balik-balik ni tengok semayang 3 waktu saja. Siapa? Syiah. Syiah banyak di universiti. Anak muda. Dia ada kumpulan nama AB ke apa tak tahu, nama singkatan kita anak muda lah ni pun kita pun payah. Ahlul Bait. Geng Ahlul Bait. Allahu Akbar. Mayang 3 waktu. Syiah 3 waktu lah. Pagi, tengah hari, malam. Dia jamuk. Boleh ke dia? Ada dalam Quran. Budak-budak tak ikut. Hak kita kalau main mengajak ni pun kata, tak payah semayang semua pakai niat. Ramai pun kita celapuk pergi mengaji kat dia. Jumaat tak mai duduk semayang kat apa? Dia kata hak mana pergi ngaji, pergi semayang Jumaat tu, dia kata semua tak sah belakang. Ada. Di pak kita rasanya tak ada lagi lah. Di kuliah tu ada lah tempat. Kalau ada benda-benda ni duk tunah main mengajak kat kita pelik-pelik ni, tuan-tuan kena catat awal. Jangan duk biak. Biak ni dia akan biak. Dan biak ada kumpulan mampu kita. Sebelum main mengajak, mengajak apa ni pelik suruh orang tak payah tahlil contoh. Orang kita duk tahlil dulu, kita duk amal orang mati kita tahlil mana? Tak tahlil. Main media tak boleh, siapa yang buat tahlil ni haram buat tahlil. Kemah. Kita pun pakai mati tak kata buat tahlil apa? Saya serap. Benda ni dah menular masyarakat kita. Setelah kita mati, tuan-tuan tengok, ada dalam kitab kata roh kita akan balik. Tengok balik. Tengok anak cucu kita semua duk tengok Astro, duk main PUBG. Dulu paling tidak pun malam 7 hari ke berapa hari ke nak buat tahlil tu, tengok anak cucu semua duk kumpul panggil orang baca doa. Elok. Yang tak elok sekiranya membebankan, tu kita tolak. Sehingga kena berhutang nak buat tahlil, kena berhutang dengan orang. Ni kita tak setujulah. Tapi kalau setakat dia nak sedekah, ada adik-beradik dia, nak buat, silakan buat, pilah. Orang ajak tahlil, bukan ajak menyanyi. Ya tahlil, la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah. Kita hari ni di antara akan berlaku di saat akhir zaman, tidak akan berlaku kiamat sehingga ada orang yang menyebut nama Allah. Tapi kalau orang menyebut nama Allah pun kurang, tahlil pun kurang. Tu. Jadi kita nak tolak pahaman Islam tidak betul. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah. Kita kena buat pakat pindah. Syu'uriyah ni maknanya kesukaan kita, hobi kita lagu mana, cita rasa kita ni kat mana. Aku ni kalau cita rasa mengai, hobi mengai, bagus. Hobi mengai bagus. Di antara kita nak latih orang yang boleh pergi mengai ni, orang yang sabar dia tinggi. Orang boleh mengai. Pasal apa? 3 hari keluar pergi mengai, seekor ikan pun tak balik. Sabar dia 3 hari pergi mengai. Tunggu 3 jam, tunggu jawab ni batang kain dia ni. Tunggu itu.
Ikan tak makan, sabar orang mengai. Orang tak tahan sabar, tak boleh beri mengai. Sehari dengan joran-joran kita patah balik gitu. Dah lah duduk tengah panas. Mengai bagus. Bukan tak bagus, bagus. Tapi kalau pi mengai sampai tak semayang, sampai tak ada masa kita nak mengaji, nak berbetul amalan-amalan kita, semayang kita, puasa kita tak mengaji, ni masalah. Hobi kita ada belaka, hobi kita macam-macam. Hobi kilap kereta. Kereta dia beli, dia tak naik pun, jarang nak naik kereta. Tapi duk gila. Hari-hari gila kereta. Ada saya baca bahawa ni di antara tanda dia kata Allah Ta'ala tak berapa nak sayang dengan harta kita. Diuji dengan harta-harta kita ni sak-sak rosak. Sak-sak rosak, sak-sak baiki, sak-sak cabut tayar, sak-sak lah ni. Jadi kereta kita, harta kita ada belaka tu tuan-tuan, bawa biar ada sejarah dalam hidup kita ni, bawa kereta kita ni pusing dalam masjid, buat main datang masjid. Jangan duk simpan. Buat main. Pak harta ni akan ditanya ni. Sebab itulah berbahagialah orang yang tak ada harta. Orang yang tak ada harta bagus, selamat dia. Ni orang yang ada harta, kereta saja 3 biji, saya 3 biji kereta. 3 biji. Aku jenuh nak jawab nanti. Belum tengok motosikal lagi, belum tengok basikal lagi. Sebab kita ada kereta. Ni hujan sikit tak boleh main masjid. Pasal tak main masjid, hujan. Kereta bersusun depan rumah. Nak buat apa? Bawa kereta tu main Honda lah, apa lah, bawa pula main. Ni buat main masjid, kereta pilih yang buruk sekali. Hak lampu signal pun tak ada, hak lampu pun malak, hak duduk gitu. Driver duduk aku tu rapat dengan steering dah. Bawa kereta baru sikit lah. Anak-anak cucu kita beli kereta elok, bawa main masjid surau. Naik motor pun aku tu lah. Betul lah motor aku ni sayang ni, daripada muda aku duk bawa. Signal tak ada, bahaya tuan-tuan. Tambah-tambah nak ni, jangan cari pasal. Orang balas kat belakang, kita duk jalan kat tepi dah, orang main balas kita. Lepas tu kena cukup lekat belakang. Ni kalau polis saman marah pula. Kalau polis main buat roadblock sini, jangan kita. Hak tak ada rotek berapa orang. Hak tak ada rotek tu tak apa, polis pun pecah mata dah. Hak tak ada rotek tu. Kalau lampu tak ada ni nampak sangat. Lampu pun tak ada, signal pun tak ada, lampu brek belakang pun tak ada. Bahaya tuan-tuan lah ni. Orang muda lah ni bawa motor laju. Jadi kita kena bawa harta-harta kita, bawa main gila. Ada 3 biji gila. Ni bawa ni, ni. Biarlah ada rekod kereta kita tu berapa kali masuk pekarangan masjid, bawa kita main semayang. Jangan duk sayang sangat. Jadi hobi kita ni, kita tengok, cek. Aku ni hobi umur 40 tahun dah, umur 50 tahun dah, umur 60 tahun dah, penyakit macam-macam dah, ya Allah. Hobi aku ni minat ke mana lagi? Adakah kita duk minat benda-benda hak tidak membantu kita nak kembali kepada Allah? Patutnya peringkat kita ni ada penyakit kecil manis, darah tinggi, jantung 3 serangkai. Sekarang ni tambah sikit 4 serangkai. Apa? Penyakit saraf. Penyakit baru saraf. Kena. Ada dah penyakit ni. Kita masih lagi tak ada usaha kita nak sembahyang jemaah, nak baca Quran. Ni satu. Allah Ta'ala dah bagi dah signal kat kita. Ni tak lama dah ni, nak balik dah ni. Tapi kita tak sedar. Biar ada tu tak semayang tu. Sebab kita duduk tuan-tuan, saya duduk pesan sangat-sangat di saya, tuan-tuan, kita duduk pesan apa? Biarlah Allah Ta'ala istiqamahkan sentiasa kita berterusan amalan-amalan kita hak baik-baik hak kita duk buat, semayang jemaah, baca Quran, biarlah sampai kita mati. Pasal kita takut sampai satu saat dan ketika dekat kita nak mati, kita tak semayang. Allahu Akbar. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dekat nak mati seminggu nak mati, Allah Ta'ala uji sakit, tak semayang. Sebab mana-mana saya pesan tuan-tuan ni sekali, kalau kita sakit lagu mana terlantar ke apa, kalau lagu mana koma ke apa, ke stroke ke apa, pesan ke orang yang jaga kita, pertama tolong wudukkan abah ni, tolong wudukkan. Kalau pesan kat bini kita, kalau aku ni sakit ni, aku ni duk sakit dah, koma ke lagu mana ke, tolong wudukkan aku ni. Biar kita dengan harapan kita mati dan kerana wuduk tuan-tuan. Orang hak jaga ni, anak-anak cucu kita ni, isteri sekali-sekala belajar cara nak wuduk suami.
Mai bang kita ni saya nak wuduk abang, takut abang umur panjang sakit, saya nak wuduk. Orang tak pernah buat, tak boleh buat tuan-tuan. Tak boleh buat kita nak wuduk kat orang ni. Nanti adalah orang wuduk kita ada mandi mayat. Orang mandi mayat kita ada. Kita kena belajar meh. Aku tolong wudukkan. Lagu mana cara nak wuduk ni? Buat. Ada satu lagi, ingatkan aku ni dengan solat. Walaupun aku koma, walaupun apa sekalipun keadaan aku, biar orang membisikkan kat telinga kita, anak kita membisikkan, ayah, ni waktu masuk waktu zuhur dah ni ayah. Kalau kita sewaktu hidup kita, sewaktu sihat kita duk buat semayang. Waktu pas sampai satu peringkat zikrullah, semayang kita dengan hati. Nasib kita ni selagi mana kita tak mati, selagi itu ada peluang kita. Man kana akhir kalam, siapa-siapa dia mengakhiri kalam dia dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Jadi kita nak zikrullah, kita la ilaha illallah kita bukan sahaja di bibir, tapi kita nak dalam hati kita sentiasa hidup dengan zikrullah. Waktu kemuncak duduk saja. Tu kalau tuan-tuan tengok orang karamah, orang doa dia mustajab. Bagaimana? Pasal hubungan dia dengan Allah tak lalai. Walaupun mulut dia cakap, tapi hati dia dengan Allah. Kata ulama tasawuf, bagaimana kita nak supaya hati kita sentiasa zikrullah? Kena buat latihan dengan mulut. Kena latihan dengan mulut lah. Itu sebab kita zikir kena kuat. Biasa. Walaupun ada orang marah. Orang marah zikir kuat ni. Tapi jangan duduk kuat sangat. Takak ilahiyana rabbana subhanallah, 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 subhanallah. Kita pun tak lena. Kalau ilahiyana rabbana subhanallah, kita pun lena. Alhamdulillah. Ingat pula. Walaupun itu yang tepat, walaupun itu yang terbaik. Saya tak nafi, bukan saya. Tapi saya secara peribadi, kita ni peringkat-peringkat kita banyak tidur ni, banyak tidur. Main mengaji pun tidur banyak. Duduk kalau kopi tengok bola tak tidur lagi. Tak ada orang pergi stadium tengok bola tidur, tak ada. Tapi kalau main mengaji, main dengar kuliah tidur biasa. Tak nak masalah tu. Tak ada masalah tu. Jadi kita nak kekuatan tu sebab zikir ramai-ramai. Kalau sebelah ni subhanallah, subhanallah, kita boleh semangat, tumpang semangat kawan-kawan kita. Dua kali zikir pun subhanallah, 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 bunyi bergema seronok dengar. Zikir kuat ni tuan-tuan, semua bahagian ambil. Telinga kita ambil bahagian, mulut kita sebut ambil bahagian, hati kita ambil bahagian belakang. Kalau kita zikir senyap, tak ada bahagian mulut. Bahagian mulut tak ada. Bahagian telinga tak ada. Tu sebab kena baca kuat. Jangan nak baca sengak. Baca sengak ni kita payah. Tamalah baca. Baca doa kau, baca apa kau. Tu kata saya, baca doa ni kena bunyi. Jangan nak buat tak bunyi baca doa ni. Apa contoh? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asna'ta 'ala nafsik. Apa yang baca tu? Kita kalau orang cakap sembang kita tu nak apa? Terima kasih kami hotel apa? Belum pepak nak kata apa? Betul tak? Buat bagi betul lah. Allahumma ahyina bil iman. Kita duduk belakang pun amin. Jangan lena. Kita dah tak baca. Imam pula jangan kedekut lah, dia baca dia seorang. Kita dah amin kat dia seorang. Allahumma ghafirli dhunubi. Kita pun amin belakang. Kita pun kata imam, kita pun nak ampun dosa juga, dah ampun dosa imam saja. Dosa kita pun berlambak ni dah. Allahumma ghafir lana. Baru ada bahagian kita. Satu lagi, banyak kaedah cara nak baca dah. Mentang-mentang kita suruh kata amin tu, start ada bismillah, amin dah.
Kita bismillah amin. Tak tahu mana ada amin amin. Allah. Dia ada stesen dia nak amin ni. Bukan alhamdulillah rabbil Allah amin dah. Sebut Allah tu amin dah. Tak nak minta ke apa ni. Dia habis tu. Tu ada iman kena baca jelas lagi. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan iman. Kita hok belakang apa? Amin, perkenankanlah ya Allah. Baru kena. Ni dah amin merata, amin saja. Orang tak berhenti pun amin dah. Terima bau amin dah. Hijrah syu'uriyah. Cita rasa kita kena cek tuan-tuan. Duk banyak mana? Kalau kita duk banyak teringat ke benda-benda baik, teringat dah nak mati, teringat nak baca Quran, teringat nak main masjid, teringat nak sembahyang berjemaah, bagus. Doa dengan Allah, moga-moga perasaan itu kita berkekalan sehingga kita mati. Yang keempat, hijrah kita pada sulukiyah, iaitu khuluqiyah, akhlak. Dan berakhlak kena jaga tuan-tuan. Orang hari ni kadang-kadang akhlak ni sudah kelaut habis. Fatu ulama kata al-adabu qabla al-ilm. Ngaji adab ni sebelum daripada mengaji ilmu lain, adab kena mengaji. Adab kena tekan adab ni. Akhlak ni penting. Orang harta banyak, akhlak tak elok, tak tahu mak tu ya. Akhlak tak ada, harta banyak. Mai masuk rumah orang dengan kasut, bobo naik masjid pun dengan kasut, apa semua bak sambil lewat. Kita hormat, adab tak ada. Waktu akhlak ni penting. Tekankan bagaimana Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, apa yang pertama Allah Ta'ala didik dari segi akhlak. Tu sebab kita dengan berakhlak ni, saya nak sebutlah sikit-sikit. Kadang-kadang kita bersalam tuan-tuan. Salam ni sunnah tak tak? Dulu orang tak suka salam. Orang salam ni macam-macam orang salam ni. Lala sekali Allah Ta'ala hantar Covid, tak boleh salam lah kau 2 tahun pada muka. Tak boleh nak salam. Orang nak salam dengan kita pun kita jadi, sekarang ni jadi janggal tuan-tuan. Jadi 2 tahun tak salam dengan orang ni. Orang main huluk, nak salam ke tak? Salam ke tak? Sampai tahap tu Allah Ta'ala nak hilang pahala. Jadi tuan-tuan, salam ni dia ada adab, cara dia. Salam, kita boleh salam ni pun tak apa dah. Salam dia ada cara dia. Dalam hadis yang lain, mafhum daripada hadis yang lain, kita bersalam, kita bertemu, kita bersalam. Selama mana kita berpisah dengan bersalam, tengah-tengah itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Tu khasiat. Tapi kena cara. Pertama, salam, tengok muka orang. Jangan salam tak tengok muka orang. Saya tahu nak jumpa tak? Kita untuk selesa betul tak? Orang main salam kau ni tangan, mata duk tembak kau ni. Kecuali dia juling tak apa. Juling dia maaf. Juling tuan-tuan bergaduh dia. Nu salam tak tengok aku. Dah aku tengok dah. Mata hitam dia duk kau ni. Juling. Nampak ke mana tu tadi nak bergaduh lah. Hak ni hak mata tak juling ni. Salam tengok muka orang. Kenapa? Daripada salam ni kita nak tahu ukhuwah di antara kita, betul tak? Ni kalau orang salam pun lebih kurang kita. Kalau salam tak tengok muka kita, pakai sekali baik tak payah salam. Betul tak? Kita marah. Salam tengok. Tu sebab anak-anak budak-budak kita orang dulu salam 2 tangan, betul tak? Jaga salam 2 tangan tu. Ajak anak kita salam 2 tangan. Lalu cium tangan dan sebagainya. Hormat. Yang duk salam lebih kurang salam. Belum hak salam ujung lagi. Ujung salam. Ujung gitu. Allah, macam-macam. Tak kena cara. Matlamat daripada salam besar untuk kita merapatkan ukhuwah di antara kita. Tengok. Sebab orang tua dulu bagi petua, bukan patwa. Walaupun eja sama kok Jawi, fatwa. Tapi itu petua ni tak mengikut apa? Fatwa kena ikut. Petua dia kata apa? Kalau nak tahu orang tu, kalau jenis salam tak tengok muka orang, tak boleh nak tentang mata dengan kita, tak tengok mata kita, dia salam tu tak tengok mata kita, mengelak tengok mata kita, ini di antara tanda orang bela hantu raya. Saya tak tahu lah. Orang dulu bela, ramai bela.
security guard. Kita hari ni saya pun sure kan, tak payah pakai security guard, pakai belah tu raya lah. Senang tu raya ni dia boleh berupa tuan dia main-main. Orang dulu berjaga kebun kan, belah tu raya. Lepas tu anak cucu habis 7 keturunan duk buat batu raya. Kita tak pakai dah tu raya tu duk usik kita. Hak tak tengok muka orang, akhlak tak baik. Salam tengok muka orang, baru kita kita pun rasa lagu lain. Salam tengok muka, tengok mata sikit, tetang sikit. Ni dok salam tengok. Lebih kurang lagu tu dia jangan. Tak akhlak baru salam tu. Satu lagi apa? Muka kita paling mudah sekali sunnah Nabi yang kita kena perlu praktikkan, perlu sama-sama hidupkan apa? Senyum ke orang. Al-ibtisamu sadaqah kata Nabi. Senyum ini sedekah. Jangan muka kita ni tak senyum. Ahli syurga ni dia senyum orang. Kita nak jadi ahli syurga tak nak senyum orang. Ni senyum cukup payah tunggu muka dia payah senyum orang. Senyum sekali ke? Senyum. Jadi kita tengok orang senyum pun baik lah. Tidak kuruk dahi. Kuruk dahi ni tak lagi. Kalau senyum senyum. Sedekah. Senyum orang sedekah. Senyum sedekah. Ada duit lagi bagus. Jangan duk pergi kat tabung pergi senyum tu tak pada. Lalu kau tabung sengih. Saya sedekah dah ustaz. Tu tak pada. Nak baiki masjid pun payah aku tu. Kena bubuh. Kena bubuh duit baru jadi. Nak cerita orang senyum kat kita ni, hati kita tenang, seronok. Tapi kalau orang tak senyum kat kita, macam-macam persepsi kita. Tu ya. Senyum sedekah. Tapi kena tengok keadaan lah. Tengok dia bermasalah, kita duk sengih-sengih marah dia. Hang ni duk sengih-sengih aku tak. Itu pun masalah juga. Kita senyum seronok, jumpa orang senyum, sedekah. Hidupkan ukhuwah di antara kita, jagakan ukhuwah, akhlak-akhlak Nabi kita, sama-sama praktikkan, amalkan. Tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi pakat-pakat mai semayang masjid kita di antaranya tuan-tuan, ada penyakit yang ditinggalkan kesan daripada COVID-19 ni tuan-tuan. Yang bahayanya Allah Ta'ala kesan daripada COVID ni, banyak masjid-masjid sudah menjadi apa ni kita panggil turun kehadiran orang nak mai semayang masjid. Kelas-kelas pengajian turun dah. Walaupun sebelum ni kita rancak dengan kuliah ni, orang nak mai semayang masjid apa rancak, tiba-tiba mai COVID 2 tahun kita tak boleh mai masjid. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala cabut di antaranya perasaan kita dalam hati kita, hati yang bertaut dengan masjid. Ar-rajulul qalbahu mu'allaqun bil masajid. Itulah hati kita cinta nak mai masjid, bagus. Jangan sampai Allah Ta'ala cabut perasaan tu, tak mau main masjid. Ini cukup bahaya. Lebih bahaya daripada COVID-19. COVID kena COVID sampai pendek umur, jalan. Pendek umur, mati kita. Kalau Allah Ta'ala cabut hati kita tak mau main masjid, dari mana? Lagi bahaya nak bawa sampai mati ni. Jadi kita pakat-pakat ajak-ajak anak cucu kita, pakat-pakat bantu tok imam, pakat-pakat bantu ahli jawatan kuasa masjid, hidupkan masjid-masjid kita, imarahkan masjid-masjid kita dengan sembahyang jemaah dan sebagainya. Ini adalah kekuatan ukhuwah di antara kita. Itulah saya pesan tuan-tuan, jangan kita mencari ruang untuk kita bergaduh, perkelahian kita. Kadang-kadang di masjid-masjid ni banyak AJK bergaduh dengan ahli jemaah, AJK sendiri bergaduh dengan AJK. Saya cukup pening benda-benda lagu ni. Jangan kita cari persamaan. Tuan-tuan tak puas hati kat AJK pada sesi ni, tak apa, sesi depan tuan-tuan main mesyuarat agung, angkat tangan sokong tuan-tuan pula, jadi tak nak masalah. Ni sampai bergaduh dan tuan-tuan bergaduh tuan-tuan pasal masjid. Saya cukup Allah sedih. Orang masjid bergaduh, berebut jawatan. Sahabat saya cerita tu, saya pun ahli jawatan kuasa masjid juga. Timbalan pengurusi masjid. Pening tuan-tuan. Kita duk ingat bagus masjid, rupanya lebih pening daripada ni. Hak ni komplain, hak jenis kaki komplain. Bagus juga kena ada juga kaki komplain. Tapi komplain kita biar bersaluran. Jangan duk tulis dalam Facebook merata. Tulis dalam Facebook, seluruh dunia tahu. Tahu masjid kita ni lagu mana. Jangan buat gitu lah, malu kau orang. Bina ukhuwah.
Sirah Nabi, Nabi hijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Apa yang Nabi bina dulu di Madinah? Masjid. Betul? Masjid Nabi bina tu. Jadi kita pakat-pakat jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bergaduh, jangan duk kelahi. Ada sedikit perselisihan apa semua tu, pejam mata belapang dada, saling maaf memaafi. Idea kita macam-macam, fahaman kita berbagai-bagai. Jangan sampai kita berpecah belah sehingga putus silaturahim. Yang ni cukup-cukup bahaya. Cukup-cukup bahaya. Yang tu saya pesan, mudah-mudahan kita pakat-pakat jaga ukhuwah di antara kita. Walaupun kita tidak sefahaman dalam satu perkara, jangan sampai semua perkara kita tidak bersefahaman. Cari titik persamaan, cari titik penyatuan, jaga ukhuwah. Di sinilah kekuatan umat yang kita kena perlu jaga, perlu cari. Jadi sama menyambut hijrah tahun 1444, betul ya? Hijrah. Jadi mudah-mudahan tahun ini adalah menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita azam, tanam niat yang kita nak jadi baik. Niat kita nak buat amal soleh banyak, niat kita nak semayang malam banyak, niat kita nak semayang baca Quran banyak, niat yang baik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan meridai kita dunia dan akhirat. Mohon maaf ada terkasar bahasa, apa-apa ayat-ayat perkataan yang mengguris mana-mana perasaan, mana-mana jiwa, mohon maaf, mohon ampun. Mohon maaf, ambil masa tuan-tuan sampai 9.30. Tuan-tuan akan ingat sampai bila-bila. Tuan-tuan tak mau ajak saya pun tak apalah. Saya bukan tak ada sejarah. Saya pergi ceramah dulu masa duduk kat Kelantan. Saya pergi ceramah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni cerita dia bukan boleh habis dalam tu saya. Saya baru cerita tak naik ke langit lagi 9.30 dah. Saya bertanya macam mana ni, kita nak terus ke tak, nak naik ke langit ke tak? Dia kata tak payah naik ke langit dah ustaz. Dia kata tak payah. Sampai hari ni tak ajak-ajak dah saya. Tak naik ke langit lagi tempat tu. Jadi saya pun puas hati. Hari ni kita pernah dikumpulkan oleh Allah dalam masjid di Selama ni. Kita dapat berkuliah, berceramah. Mudah-mudahan walaupun kita tiada ada dah kesempatan nak bertemu mata atas dunia, moga-moga Allah SWT kumpulkan kita balik, himpunkan kita balik bersama dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah biiznillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. استغفر الله العظيم.